Ni apa benda? Mana dapat lapik. Mana lapik. Lapik depan ni. Ada lagi tidak? Pakai titik. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bila bersama-sama kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bersama lagi dalam kuliah pagi selepas subuh dalam kuliah khas online. Mudah-mudahan kita semua sentiasa mendapat rahmat dan sentiasa dilimpahkan taufik dan hidayah yang berkekalan. Amin, insya-Allah. Terima kasih pada penaja kita pada pagi ini ialah keluarga Muhammad Firdaus dan Nur Kamaliah. Saya dipahamkan tajuk ini tajuk yang tertunda. Hari ini baru dapat dinaikkan sebagai kuliah di page Salah Sayyidina Muhammad. Ceritanya kuliah ini telah ditaja sebelum ini tapi tak sempat untuk dinaikkan untuk menjadi kenyataan dalam kuliah. Waktu ni penaja kita ni dia masih mengandung. Hari ini dah melahirkan dah pun. Tajuknya mendidik anak hidup bertuhan. Mendidik anak hidup bertuhan. Jadi Tuhan tak lepas keluar baru dengar apa ni kuliah, insya-Allah. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian. Jadi kita doakan insya-Allah penaja kita selalu mendapat rahmat dan sentiasa dimudahkan urusan hidupnya.
dapat melahirkan dan bentuk anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat esok. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, anak-anak ialah nikmat dan amanah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada setiap ibu bapa untuk membentuk dan mencorak mereka menjadi insan bertakwa, insan berguna kepada agama, insan yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang Nabi sebut dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, masalah Nabi Muhammad, maka ibu dan ayahnya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Makna setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih, yang merosakkan dan merubah fitrah itu ialah ibu bapanya sendiri. Itu kesimpulannya. Maksudnya ibu bapa mesti mempertahankan anak-anak dalam situasinya fitrah. Fitrah maknanya suci bersih, ataupun dilahirkan sebagai seorang yang fitrah Islam. Fitrah manusia ialah Islam. Maka anak-anak dilahirkan dalam keadaan sebagai fitrah, dalam keadaan Islam. Maka yang mencorakkannya, yang merubahnya, yang merosakkannya ialah ibu bapanya. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka untuk itu, maka setiap kita ialah merupakan pemegang amanah yang besar terhadap setiap anak yang kita lahirkan. Anak-anak mestilah dicorak untuk terbentuk sebagai orang yang bertuhankan Allah, berasulkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berasulkan benabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mesti sudah pasti ibu ayah yang nak membentuk, mempertahankan akidah anak-anak ialah ibu bapa yang sudah pasti ialah mereka yang berpegang teguh kepada agama juga. Maka sebab itu sesaat dilahirkan anak-anak ni, maka Islam mensyariatkan untuk diazan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga kiri. Ini sebagai suatu penyaksian, peristiharan bahawasanya di sana ada Tuhan yang bernama Allah dan di sana ada Nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk diperdengar dan diperingatkan kepada anak itu bahawa itulah laluan yang menjalani, laluan yang hendak dan mesti dijalani oleh dia sebagai seorang insan yang namanya Muslim. Segi logik, kita kata masalah Sayyidina Muhammad, budak yang masih baru dilahirkan, apa relevannya diazankan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga kiri? Sebenarnya segi logik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mungkin tak logik, tapi segi realiti memang ia satu kenyataan. Walaupun dia masih belum berakal, mungkin masih belum memiliki fikiran, tapi dia sudah memiliki hubungan daripada alam sebelum dengan alam yang sedang ia berada. Alam sebelum ialah alam roh. Selepas itu masalah Sayyidina Muhammad, dia berpindah ke alam rahim ibu, seterusnya berpindah ke alam dunia. Sebab setiap alam itu dia bersambungan dan berhubungan. Hari ini masih ada lagi ribuan, jutaan, trilion yang masih berada di alam roh,
yang masih belum ditransfer pun ke alam rahim ibu, dan di sana masih ramai bertrilion juga yang masih hidup di alam rahim ibu yang masih belum ditransfer mai ke dunia ni. Di alam-alam yang Tuhan buat ni berhubungan. Waktu mana di alam roh hari itu, semua Allah bertanya kita semua. Ini sebelum pergerakan. Suatu itu semua ketika itu masih berada di alam roh. Masih belum ada yang tercipta. Ketika itu masih roh. Masih belum ada yang berjasad. Ketika itu Allah tanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Ketika itu semuanya menjawab, qalu bala syahidina. Ya, kami menyaksikan dan kami mempersaksikan bahawa engkaulah Tuhan kami. Jadi fitrah manusia ialah fitrah bertuhan. Manusia tak boleh hidup tanpa Tuhan. Walaupun etis cuba menafikan wujudnya Tuhan, tapi dia sendiri sebenarnya dia tak dapat mengelakkan untuk mempernyatakan dalam dirinya bahwasanya fitrahnya ialah bertuhan. Sebagai contoh Lenin, sebagai contoh pemimpin komunis. Ketika mana pemimpin komunis Lenin, ketika mana dia nak mati. Rupa nak mati ni, Tuhan nak bagi dia menyatakan bahwasanya yang ia nafikan itu suatu kenyataan. Teruk nak mati, akhirnya dia merasa kebergantungan yang teramat kepada satu kuasa yang bukan kuasa manusia, tapi kuasa itu dia penting untuk dia merasakan kebergantungan. Maka dia perintahkan pada ketika itu Muhammad Muhammad masjid-masjid untuk melaungkan azan, gereja membunyikan loceng-loceng, begitu juga agama Nasrani, begitu juga agama Yahudi. Jadi semuanya membunyikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, panggilan-panggilan yang menyatakan ketuhanan, sebab jiwanya merasa kebergantungan kepada Tuhan. Sebagai contoh, seseorang yang tenggelam di laut. Hari ini kita berkuliah tepi laut, ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, orang yang tenggelam di tengah laut, pada siapa yang dia nak bergantung ketika itu? Pada mak dia, ayah dia? Tak mungkin. Ketika itulah perasaan kebergantungan pada Tuhan akan timbul. Orang yang dalam kesusahan, di tengah rimba dan sebagainya, ketika itu yang diharapkan ialah pada satu kuasa yang dipanggil kuasa Tuhan, ataupun perasaan manusia kepada Tuhan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Islam telah memulakan peringatan kepada kebergantungan pada Tuhan melalui azan dan iqamah sesaat dilahirkan. Dan bagi bakal-bakal ayah yang bakal melakukan azan di tinggal kanan dan iqamah di tinggal kiri, saksikan apa respon daripada anak ketika mana dilaungkan azan di telinganya. Barangkali bagi yang berpengalaman akan menyaksikan sesaat anak itu dengar asyhadu alla ilaha illallah, dia macam tercari-cari panggilan itu ataupun sebutan nama Allah itu pernah didengarinya sallallahu Muhammad. Jadi begitulah yang dikatakan persyariatan yang realistik, yang berbentuk kenyataan, yang bukan bersifat tidak berpijak di alam nyata. Manusia perasaannya ialah perasaan memerlukan kepada Tuhan. Maka sebab itu bila mana anak ni dilahirkan, dibesarkan, besarkanlah ia dengan agama. Biar anak-anak lahirkan ni jangan bagi dia dengar muzik, biar hari dengar Quran ya.
Bukan mesti kita pasang derah pun. Jadi bagi dengar Quran. Sambil-sambil buai berjalan, jadi pendengarkan Al-Quran. Itu membentuk kepribadian Sayyidina Muhammad. Sebab ada ibu-ibu yang anak masih menyusu, yang masih baby, dah duduk depan TV lah, pegang depan TV. Jadi tadi itu tak membentuk kepribadian. Kita mesti cemburu terhadap apa yang kita hidangkan kepada anak-anak Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu bila mereka membesar, jadi bentuk peribadi. Manusia ni Tuhan buh dalam diri dia nafsu, condong kepada tak baik itu ada dan banyak. Itulah peranan ibu bapa untuk menyekat. Itu tak boleh. Ni Tuhan marah. Buat ni dapat pahala. Yang waktu tu waktu membentuk, kena tanam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam diri anak-anak, kebaikan demi kebaikan. Saya ingat sebagai contoh kali ia juga pengalaman semua orang juga. Hari Jumaat ala Sayyidina Muhammad, jadi budak lagi, belum masuk sekolah lagi pun, ayah bawa pergi main Jumaat. Jadi bawa anak ke masjid main Jumaat ialah satu didikan. Mungkin orang kata macam mana nanti mengganggu saf dalam sembahyang. Dia macam ni lah kena jaga. Anak ni jangan sampai dia duduk atas kain kita ya. Faham tak? Ataupun dia duduk atas jubah kita. Jadi bila duduk atas jubah, jadi ketika itu bersambung tu semua akan merosakkan saf. Sebab dia masih belum berkhatan. Jadi akan berhubungan dengan najis tu yang kena jaga. Bisa lagi tapi kalau bersentuh tu tak apa lagi. Tak masalah, tak ada isu lagi. Apa kita kena faham kalau macam tu. Kena bawa anak-anak pergi masjid. Jangan kita kata tak apa, dia kecil lagi. Nanti besar kita ajak, tak ada pergi besar. Dia kena bawa dia kecil. Didikkan. Untuk dia biasa dengan masjid dan tahu hari Jumaat. Lepas tu pula suruh dia ambil duit dalam bekas. Ambil 2 kupang, ambil 5 kupang, ambil berapa kupang, boleh tabung masjid. Kena ajak, kena didik. Jadi benda tu akhirnya jadi apa? Jadi kebiasaan. Jadi mak ayah ni kalau dia buat baik, dia jangan biarkan anak-anak tak terikut dengan kebaikan yang dia buat. Jangan terpisah. Maksudnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita mesti menyertakan anak-anak melakukan kebaikan bersama dengan kita buat. Bagi contoh, saya ingat waktu kami budak dulu, ayah kalau dia pergi ke kuliah, mak pergi dalam waktu yang sama, memanglah siapa yang ada di rumah kita nak tinggalkan, mereka kena bawa anak-anak pergi. Bila mengaji di pondok, orang mengaji di atas, tok guru mengajar, mak duduk di bawah. Saya ingat waktu tu yang ajibnya, tok guru mengajar tak pakai mic, tapi suara tok guru deras. Hak belah perempuan dengar, lelaki dengar, hak duduk bawah pun dengar. Jadi mak duduk bawah. Jadi kita budak-budak ni tak boleh duduk dengan orang ramai budak. Sekali dia main ganggu orang, dia mak tu faham. Jadi orang-orang mengaji pun kena faham juga. Jangan kita ada anak kecil, kita pergi duduk depan, tak sesuai. Ganggu orang. Dia anak kecil duduk belakang, kena faham. Maksudnya masalah mak kita ada anak yang budak. Jadi mak duduk bawah, kita main. Apalah main. Tapi dia mak dengar. Namanya anak disertakan, dibawa sekali ke majlis ilmu. Supaya mereka terbiasa dengan majlis ilmu. Dan subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad dan kebaikan yang kita buat adalah diperlihatkan kepada anak-anak. Dan kita mesti rasa cemburu, walaupun bukan benda haram, tapi benda akhlak. Contoh, anak-anak makan diri ataupun minum diri. Jangan bagi anak-anak minum diri, ajarkan mereka minum duduk dan makan duduk. Bila kita suruh, sebenarnya makan diri, minum diri bukan haram pun, tapi akhlak, berkait dengan akhlak.
Maksudnya jangan sampai anak-anak terlihat kita minum berdiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya yang kita cakap itu sama dalam kehidupan untuk mereka ikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ajak anak-anak makan menggunakan tangan kanan, dan ajak bagaimana untuk ada anak berakhlak ketika makan. Kita tengok kalau contoh makan ni penuh nasi penuh Rasulullah SAW Muhammad. Jadi jangan biar nasi penuh di tangan tu. Dia ajak anak-anak makan sunnah. Jadi dijilat semua nasi-nasi yang duduk di jari-jari. Orang tua-tua mungkin mereka tak pernah berdamping dengan sunnah, tapi mereka ada cara-cara lepas sendiri. Kalau nasi penuh ni, orang tua tak bagi, kita ketuk di pinggan. Jadi sebenarnya akhlaknya ialah mengamalkan sunnah dalam kehidupan anak-anak. Dan subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Dan kalau kami dulu diajar untuk masalah Sayyidina Muhammad, keluar rumah berpiah atas kepala. Jadi walaupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mungkin zaman tu zaman yang pelik sikit lah, tapi berguna. Bila kepiah atas kepala ni, kita tahu kita pakai apa. Orang panggil tok lebay, cik-cik panggil lebay. Sebenarnya lebay tu bagus. Panggilan lebay ni ialah kepada orang yang ada ilmu tapi masih belum pergi Mekah. Dalam orang Melayu lah, tok lebay, iaitu orang yang berilmu yang masih belum pergi Mekah. Kalau pergi Mekah, orang panggil haji lah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka diberi panggilan pada lebay. Itu seorang lebay. Kata guru saya, ni hijab lama lah, lam bayah. Lam tu mana lurus, ba mana baik, ya mana yakin. Bukan sebarang orang pakai lebay ni. Jadi asuh anak-anak supaya mereka mengamalkan seperti mana yang disebut sebaiknya. Tentulah yang nak kita suruh anak-anak pakai lebay, kita pun kena pakai lebay lah. Jangan kita pakai topi. Ayah pakai topi, suruh anak pakai lebay tak jadi. Dan saya sebenarnya masalah saya peribadi saya lah, saya masalah Sayyidina Muhammad, walaupun bukan benda haram, tapi tutup guru pondok tak mau pakai topi. Sebab dia tak mencerminkan kepribadian seorang Muslim yang sepatutnya. Jadi bukan benda haram pun, tapi dia adalah image. Masalah Sayyidina Muhammad, mungkin satu masa esok, mungkin pada sesetengah tempat mungkin okey, tapi pada sebagian tempat tak okey. Dia macam ni lah, macam kita kata ustaz-ustaz yang nak mengajar di masjid, dia kena bawa kepiah atas kepala. Betul tak? Di Malaysia, kalau ustaz mengajar di masjid tak bawa kepiah, saya ingat masyarakat kita akan pandang pelik. Ustaz tak pakai kepiah, dia lupa kepiah apa. Jadi image tu sebenarnya dia panggil muru'ah. Mungkin sebuah tempat okey, tapi sebuah tempat tak okey. Dia panggil muru'ah. Kita ni kena ada muru'ah. Muru'ah ni maknanya bukan dia bukan benda agama, tapi dia melambangkan peribadi yang mesti kena jaga. Dan kita kena tengok masyarakat Malaysia, kalau ustaz-ustaz tak pakai kepiah, pelik. Lebih-lebih lagi pada saat dia menyampaikan ilmu, kuliah maghrib contohnya, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi masyarakat rasa pelik, jadi jangan buat. Sebab dia memberi pengaruh kepada penerimaan orang terhadap ilmu yang kita nak sampaikan. Tuan-tuan, begitulah anak-anak dibesarkan dengan sentiasa memperingatkan tentang dosa pahala. Dosa pahala ni berkait dengan Tuhan. Buat macam ni kena buat macam ni, Tuhan suka. Jangan buat macam ni, Tuhan marah.
Bila tanam Tuhan, 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 akhir anak akan tanya, mak nak tanya, Tuhan duduk di mana? Soalan tu mesti keluar punya lah. Sebab kita duduk tanam Tuhan, Tuhan, Tuhan. Waktu tu saya teringat, saya tanya mak saya, mak, Tuhan duduk di mana? Sebab mak duduk tekan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi mak pun jawab, Tuhan tak bertempat. Otak ni blur, tak bertempat. Tuhan tak bertempat. Tak tanya. Jadi walaupun tak faham, tapi tak tanya, sengap ya. Isu tanya pula, mak, Tuhan tu di mana? Tuhan tak ada tempat. Dia ambil. Tak tahu berapa puluh kali tanya, Tuhan duduk di mana? Last kali masalah Sayyidina Muhammad. Last kali sampailah kita mengaji, barulah faham Tuhan tak ada tempat. Jawapan sama ya? Jawapan Tuhan tak ada tempat. Esok ni anak ni bila diajak, bila dia pergi sekolah, dia pergi sekolah agama, ketika tu baru dia faham, oh, Tuhan tak ada tempat macam ni. Tapi isu bukan isunya lah menanam perasaan bertuhan. Kita ni Tuhan bagi rezeki, Tuhan cipta kita, Tuhan buat semua. Ni semua Tuhan buat ni. Dia kena ajak macam tu, Tuhan. Dan subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad sudah pasti nak tanam Tuhan ni, dia mesti ada asas, iaitu mesti melalui perintah bersolat. Kalau sekadar kita tanam Tuhan, 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 tapi kalau kita tak ajak ataupun suruh anak kita sembahyang, maka tak jadi. Di rutan tu sembahyang, Tuhan suruh, tak sembahyang Tuhan marah. Jadi kena tanam macam tu. Jadi bila mana kita tanam sebegitu rupa masalah Sayyidina Muhammad, maka lekatlah Tuhan. Saya ingat dulu waktu budak-budak dulu main bola, budak-budak, saya pun tak sangka benda tu akan diulas oleh kawan saya. Bila mak tu tanam Tuhan marah, kita pun main bola pun tulang rendah. Tuhan marah tu Tuhan suruh macam ni. Akhirnya kawan saya sebut, saya pun tak ingat kawan saya tu, Tuhan ni semua Tuhan. Rupanya betul, rupanya dah lekat lah. Sebab maklum Tuhan tu semua kita kata Tuhan. Tuhan ni semua Tuhan. Jadi maknanya yang mak ayah tanam tu dah lekat lah. Jadi dari situlah masalah Sayyidina Muhammad, kita membesar dalam keadaan membesar, kita tahu ada dosa, ada pahala. Buat macam ni berdosa, buat macam ni dapat pahala. Jangan buat macam ni. Jadi mak ni bila di dalam mak tu, di mana pun kita akan rasa takut pada Tuhan. Buat macam ni dosa, Tuhan marah, masuk neraka pula masuk neraka. Jadi maknanya hal tu sebagai suatu didikan. Allahumma salli ala Muhammad, didikan ke arah bertakwa. Takwa maknanya bertuhan, makna suruhan Tuhan dipatuhi, larangan Tuhan ditinggalkan. Itu makna takwa. Ya, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehinggalah didikan di rumah bercanggah dengan didikan di sekolah. Bila mana pergi sekolah buat pilihan. Untuk pilih pelajar main bola wakil sekolah, minat bola, tapi bila kena pakai seluar pendek, saya tarik diri. Sebab di rumah tekan, tanam tentang aurat, tentang wajib pakai seluar yang menutup aurat dan tak pakai seluar pendek. Di rumah, didik di rumah. Jadi bercanggah di antara didikan di rumah dengan didikan di sekolah. Di sekolah biasa ya, main bola pakai seluar pendek, tapi tak boleh masuk, tak boleh main walaupun minat. Jadi bunuh diri ya. Saya pun tanya cikgu saya, cikgu pasal apa tak boleh pakai seluar panjang cikgu? Tahu apa cikgu saya jawab? Pakai seluar panjang, masalah Sayyidina Muhammad. Masalah sila. Jadi kata guru saya, masalah Sayyidina Muhammad, kata guru saya, pakai seluar panjang lari pelan.
Sila. Dia kata guru saya pakai selat panjang, lari pelat. Maksudnya pakai selat pendek, lari laju. Siapa bela? Betul tak betul Jadi hujah tu dia ingat hari ni. Jadi saya tak boleh terima. Tapi tak lawan lah cikgu kan. Jadi sebenarnya dia bukan duduk tang selat panjang pendek tau. Duduk tang stamina. Kan pakai selat pendek kalau hang tak kuat hang lari pelan juga. Kan? Kalau hang pakai selat panjang, hang ada stamina. Jadi sebenarnya dia bukan duduk pada pakaian selat pendek tu. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan begitulah pertempuran yang saya nak sebut, kejayaan pembentukan peribadi di rumah dengan situasi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat seharian. Okey, satu. Yang keduanya, aurat. Dia kadang-kadang ni, contohlah, mak ayah hantar anak tahfiz. Di tahfiz ni bentuk elok dah. Tapi bila mana waris mai, ya Allah, tak sama dia antara hak kita didik dengan waris mai. Kadang-kadang mak dah free hair, tu hantar tahfiz tu. Jadi macam mana anak nak bertahan di rumah? Duduk di tahfiz lama kan? Bila balik rumah bertentang, tentu tak akan berjaya. Jadi ibu ayah yang nak bantu anak dia mesti realistik dengan anak yang dihantar ke tahfiz tu. Macam-macam lagi lah. Tengok turun kereta tu, dia kok dia dengan seluar ketat berenin. Soalan tu dia agak-agak macam mana nak tahan tu? Tentu tak boleh tahan. Jadi tolong kesian, tolong sayang pada anak-anak yang mereka dah terbentuk di tahfiz, di sekolah untuk jadi baik, tiba-tiba merasa mereka dirosakkan pula oleh keluarga mereka sendiri. Kesian. Kita ni anak perempuan lebih-lebih lagi penting. Dia keluar rumah, dia keluar macam mana? Macam contohlah, kami didik anak-anak kami seperti mana yang sesuai dengan tuntutan agama. Tapi mana dia pergi sekolah, dia kawan. Soalan saya nama, dia nak berkawan, jadi dia nak macam kawan. Kawan dia, Muhammad Sayyidina Muhammad, pakai seluar, dia pun nak pakai seluar. Kawan dia nak pakai tudung begini-begini, kita kata tudung macam ni. Nah, kita nak kena pertahan. Jangan macam tu. Sebagai ayah contoh, anak ni dia keluar rumah, bukan isu pakai seluar macam mana. Seluar hak ketat berani tu, hak macam buah nangkau, sarung nangkau. Anak tu keluar rumah, tahu tak, orang perempuan ni keluar rumah, maka datanglah syaitan, duduk di bahagian pinggang ni, dan di bahagian kepala ni, menghiasi wanita tu. Lepas tu orang lelaki bila tengok orang perempuan, berasa anggun. Siapa dia ni ya? Sebab tu bila naik motor, kita akan balik. Tengok tok. Tengok belakang begitu anggun ni, tengoklah tok ya pun. Nanya ya. Jadi Allah SWT sebab dihiasi tu. Tok ya pun rugi ya tengok. Dah lah tak lawa. Dosa lagi pula. Jadi tahu tak kata orang perempuan keluar rumah, dia akan dihiasi macam tu pada diri dia. 1000 mata lelaki melihat anak perempuan kita, dan terangsang nafsu syahwat mereka melihat anak perempuan kita. Macam kita tengok anak perempuan wali juga, tak rasa cemburu. Nak keluar rumah kita kena istiqomah dan konsisten. Nak keluar boleh, jangan pakai macam tu. Seluar tu kalau ada ayat kunci ni, tegas. Sahabat Sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, itu usaha kita untuk menjaga kepribadian anak-anak kita. Sehinggalah mereka berkahwin, habislah.
kita selepas dengan Tuhan lah. Jadi bila mana selagi mana mereka duduk dari bawah tanggungjawab kita, maka wajib kita menjaga kepribadian mereka supaya mereka selaras dengan agama, selaras dengan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata subhanallah. Jadi begitulah pentingnya didikan dalam keluarga sallallahu alaihi Muhammad. Dan sudah pasti ibu ayah yang memiliki jiwa besar untuk mendidik anak-anak ni, kena pastikan anak-anak mesti dihantar ke sekolah-sekolah agama yang mementingkan tentang didikan dalam pendidikan agama. Bila mana kita dah hantarlah sallallahu alaihi Muhammad, jadi kalau sebaliknya yang terjadi, itu bukan kerja kita dah, itu ujian Tuhan nak uji kita. Tapi kita dah cuba untuk melahirkan mereka sebagai generasi yang terbaik dan guna pada hari depan. Sebab orang perempuan ni kalau kita bentuk, dia membentuk generasi akan datang. So mereka akan jadi ibu, mereka akan jadi ibu kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita dapat membentuk atau mencari calon yang terbaik untuk menjadi ibu pada anak kita, sebenarnya itulah yang merupakan tuntutan di dalam agama supaya anak-anak terbentuk dengan anak-anak yang soleh, dengan anak-anak yang solehah, insya-Allah. Kemudian terakhir sekali, jaga pribadi. Jaga pribadi kita, sebab pribadi kita itu akan dilihat oleh anak-anak kita. Jadi walau macam mana sekalipun kita memberitahu tentang sesuatu kebaikan pada anak-anak, tapi kita sendiri tak boleh cerminkan, tak boleh tunjuk pada anak-anak, selama itulah mereka tak mampu untuk nak mempraktikkan pengajaran yang kita titipkan dalam jiwa mereka. Jadi alhamdulillah, dan insya-Allah Allah SWT menjadikan kita dimudahkan untuk membentuk generasi terbilang pada hari depan, insya-Allah Allah Sayyidina Muhammad, kerana generasi yang akan datang adalah generasi yang akan menjulang panji-panji Islam, insya-Allah. Jadi usahakan kita bentuk yang terbaik Allah Sayyidina Muhammad untuk kepentingan generasi yang akan datang. Terima kasih kepada keluarga Muhammad Firdaus dan Nur Kamaliah. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat mereka untuk melahirkan anak yang soleh dan juga solehah. Moga-moga mereka jadi insan-insan yang Allah mudahkan untuk menjalani jalan kebaikan sehingga ke syurga. Allah mudahkan urusan mereka, Allah angkat kedudukan mereka, Allah jauhkan daripada bala bencana, Allah dekatkan mereka dengan dia, Allah jauhkan mereka daripada kemurkaannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Apa ini?